jiwa bila impian berani berubah cipta harapan. Butuhkan usaha, gerakan kemajuan. Ayo bersama jiwa ini. Tak kuat pun suara. Kuat pun. Lagi ni tak kuat. Buat ni tu sikit. Daripada sini shoot. Lepas tu ke situ. Situ lama. Ya. Macam ni. Nampak sana. Dapatkan sikit. Shoot daripada sini. Shoot. Dan nampakkan ni. Lepas tu nampak tu. Shoot kat situ. Nampak ni. Nak masukkan dalam dia punya apa. Okay, page. Bersama jiwa auramu. Ayo bersama jiwa auramu. Dah lupa lah. Pergi kat bilik dalam tu. Dekat kursi tu ambil. Dia dah punya handsock. Stoknya tangan. Ada dekat kerusi kat dalam bilik. Dekat kerusi yang macam ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat pagi semua. Semangat, semangat, semangat hari ni. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Okey, siapa yang bersama JM? Hai Anim. Okey, lagi siapa yang bersama JM dekat TikTok tu masa kena tengok macam ni. Sebabnya tak nampak. Okey, kepada yang dekat apa tu? Kepada yang dekat mana? Dekat IG. Okey, ya Allah, hai. Terlupa pula aku nak pakai ni Okey, apa ni? Dekat IG selamat pagi semua. Okey, yang dekat Facebook apa ni? Page Aura Rezeki Malaysia. Okey, selamat pagi. Sihat ke semua? Okay. Right. Okay, kejap ya. Okay. 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 Alright. Okay, Alhamdulillah, syukur kepada Allah yang mana kita hari ini ditemukan sekali lagi setiap dari jam 11 hingga jam 12 tengah hari. Okey, yang bestnya hari ni JM nak Hari ni JM nak umumkan pemenang 14 pemenang yang buat yang cabaran live. Yang buat cabaran live 5 hari berturut-turut. Okey, 5 hari berturut-turut JM nak umumkan 14 orang. Okey, minta tolong kepada semua yang bersama dengan JM hari ini, tolong kongsikan live JM ini. Okey, yang pertama, kongsikan JM punya live ni. Okey, mungkin ada yang anda yang bekerja, so tak apa. Itu tanggungjawab kita bekerja, tanggungjawab kita kan bekerja kan. Yang mana walaupun kita bekerja di rumah, bekerja dari rumah, okey, memanglah majikan kita tak nampak apa yang kita buat. Tapi Allah nampak apa yang kita buat. Jadi keberkahan, barokahnya kita kena fikirkan juga benda yang kita nak bagi, rezeki yang kita nak bagi. Rezeki yang kita nak bagi untuk anak-anak kita, untuk ibu bapa kita kan, kena rezeki yang barokah, yang halal. Jadi tak apa, mana anda yang tengah yang bekerja, yang bekerja daripada rumah,
Okey, yang bekerja daripada rumah tak apa. JM hanya nak minta tolong you all tekan button share sahaja. Button share sahaja. Dan nanti bila ada masa, bila mungkin lunch hour ke, ataupun nanti balik kerja ke, ataupun balik kerja habis waktu kerja ke, anda ataupun malam ke, anda bolehlah tengok balik live JM ni, insya-Allah. Sebab apa? Sebab banyak sangat topik-topik yang JM kongsikan setiap hari, tajuknya berbeza-beza. Okey, terima kasih kepada semua yang bersama dengan JM. Okey, kat sini dekat Facebook JM ada Nur Azimah Ahmad. Waalaikumsalam. JM ada Aisyah Hassan. Okey, JM ada Nora Liza, JM ada Nornita. JM ada Maslina. JM ada Syira Saza, JM ada Kak Yang daripada Sabah, JM ada Mimi, JM ada Khalijah, JM ada siapa lagi? Roha daripada Singapura, JM ada Rosnah Ros, selamat pagi. JM ada Isha Humairah, JM ada Zara Alola. Okey, ramainya. JM ada Nur Azrina. JM ada Noli. Noli ni rindu sangat dengan Noli. Kalau tak PKP kan selalu sangat dia jumpa dengan JM, jumpa JM. Okey, ramai lagi bersama dengan JM. JM juga ada sahabat-sahabat JM di TikTok yang JM tak dapat nak nampak kat situ. Ya Allah. Okey, JM appreciate sangat-sangat you all bersama dengan JM pagi ni. Okey, minta tolong hari ni, minta tolong pagi ni supaya anda satu lagi tertinggal. Apa tu? Menang duit semalam. Oh, okey. Nanti. Okey. So jadi minta tolonglah you all. JM bunyi guli. Ada bunyi guli ke? Oh. Okey, nak tahu tak bunyi guli tu sebab apa? Tuhan, kita ada satu. Kita ada satu makhluk hari ni. Firdaus, Syah Firdaus ada. Sambil-sambil live, sambil-sambil aku kena mengasuh. Sini, adik, sini. Tunjuk dekat anti-anti sini kejap. Meh sini kat dadah sini. Tunjuk anti-anti kejap. Anti kata bunyi guli. Meh dah dekat sini. Meh sini. Meh sini, sini. 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 Okey, ni JM ada Syah Firdaus sebenarnya. Sambil-sambil buat live, sambil-sambil lah mengasuh. Ini anak, actually Aus ni anak saudara. Anak JM semua dah besar-besar. Anak saudara. Okey, Aus. Okey, Dada nak buat live. Aus diam-diam tau. Jangan main guli tau. Okey, so minta tolong minta tolong you all sharekan video JM ni nanti nanti anda tengok balik. Okey, kita ada Tika Wahida, kita ada Zura, Mek Zura, kita ada Adawiyah. Kan? Right, kita ada ramai lagi Yusnita, kita ada. Okey, Waalaikumsalam. Thank you Kurma. Okey, Kurma ni Him, kawan JM ni. Actually kurma tu daripada Tanah Haram. Kurma Tanah Haram, dia walaupun dia kurma Tanah Haram ni, kurma Mariami ni dia ada banyak jenis, ada beberapa jenis color tau. Kalau Tanah Haram, color kurma Mariami ni warna dia hitam. Kalau tanah biasa, tanah halal, kurma Mariami ni, okey, dia besar-besar kan? Dia warna dia warna coklat-coklat macam tu. Jadi kurma daripada Aura Rezeki ni adalah kurma daripada Tanah Haram. Yang mana Tanah Haram ni adalah Madinah. Tu Tanah Haram lah. Daripada Tanah Haram. Okey, mana yang anda makan Mariami yang coklat tu, kalau dia coklat, itu daripada Tanah Halal. Maksudnya Tanah Halal ni 400 kilometer. Yang jauhnya 400 km daripada Tanah Haram. Okey, itu satu info lah untuk you all pasal kurma. Okey, alright. So jadi hari ni JM nak umumkan pemenang untuk live Facebook 5 hari berturut-turut. Ada 14 orang
Dan JM juga nak umumkan pemenang semalam kan. JM cakap JM janji nak bagi duit kan. Nak bagi duit kan untuk Facebook page kan. Untuk yang lain-lain tu JM bagi produk. Untuk TikTok dan juga IG JM bagi produk. Sebab ramai di antara sahabat-sahabat JM yang ada dekat TikTok dan juga IG ni, dia tak pernah merasa lagi produk JM, produk garam mandian JM. Produk garam mandian JM yang ni. Okey, tak pernah merasa lagi. Okey. Jadi untuk yang semalam, okey, JM nak umum pemenangnya adalah namanya adalah Mas Lina. Nanti boleh claim duit dengan JM, boleh boleh PM JM account number, nanti JM bagilah duit untuk anda. Okey, so alright. Okey, warga Titi okey, JM appreciate sangat you all bersama dengan JM. Setiap hari boleh dikatakan ada di antara you all yang warga Titi ni dengan IG ni orang yang sama je. Terima kasih sangat-sangat. Terima kasih. Okey, pertama sekali JM nak kenalkan diri JM. Mungkin ada orang-orang yang baru atau sahabat-sahabat baru JM ni. Mungkin ada yang baru-baru yang kenal dengan JM. Siapa perempuan ni cakap tak henti ni? Macam berteh jagung kan, tak berhenti kan, macam berteh jagung kan. Okey, saya JM. Okey, boleh panggil saya JM je, boleh panggil saya JM. Okey, saya pengasas bagi produk mandian Aura Rezeki. Okey, produk berasaskan garam ni dah lebih 7 tahun dalam pasaran, alhamdulillah. Okey, dan pengalaman bisnes JM adalah melebihi 18 tahun. Alhamdulillah, itu yang serius melebihi 18 tahun. Sebelum tu sebenarnya ada jugalah umur-umur muda-muda tadi belajar jual-jual sabun-sabun lantai apa semua ada. Tapi itu tak dikira. JM kira 18 tahun ni adalah 18 tahun yang serius dalam bidang perniagaan. Okey, apa yang JM kongsikan setiap hari bukan nak ditujukan kepada siapa-siapa, bukannya nak ambil modul siapa-siapa, bukannya apa-apa. JM adalah wanita biasa yang berkongsi melalui pengalaman JM sendiri, perjalanan JM sendiri, bagaimana JM lalui. Inilah yang JM kongsikan. Sebab tu bila anda tanya modul ke, anda tanya apa-apalah tentang JM ni kan, JM tak ada modul pun untuk dipersembahkan. JM tak ada modul pun untuk dipamerkan ataupun untuk dikongsikan, untuk nak bagi kepada anda. JM tak ada pun modul yang tu. Apa yang JM ada hanyalah apa yang JM ada hanyalah pengalaman daripada melalui proses-proses kehidupan, proses-proses berniaga. JM kongsikan kepada anda semua. Okey, bantu JM untuk sharekan video JM ni. Semoga ianya memberi satu inspirasi kepada anda semua. Dan kita pun tak tahu, banyak-banyak celoteh JM ni, mungkin ada salah satu ayat yang boleh membangkit, yang Allah jentik hati kita untuk kita bangkit, berubah menjadi lebih baik dan lebih baik kepada diri kita. Kepada diri kita tahu, bukan untuk orang lain, kepada diri kita. Kita tak tahu ayat yang mana. Ayat yang mana yang daripada JM yang boleh, yang dapat dikongsikan, menjentik hati you all untuk you all bangkit dan meneruskan kehidupan dengan beraninya, dengan hebatnya, dengan kuatnya insya-Allah. Okey, terima kasih semua. Okeylah, kita pun hari ni kita dah lockdown yang ke berapa Alah, ke-8 yalah, kita 1 hari bulan start hari tu kan. Kita dah 8 hari sebenarnya. Okey, lockdown ni JM nak ingatkan sekali lagi, usahlah kita lockdownkan sangat pemikiran kita, minda kita. Kita jangan downkan sangat actually kan, sebenarnya bila kita setiap hari kita merancang apa yang kita buat, sebenarnya walaupun lockdown dah 8 hari, kita tak terasa yang benda tu lama.
Ya, kita tak terasa yang benda tu lama. Dia rasa sekejap je. Sebab apa? Sebab kita bijak merancang. Kita bijak settingkan mind kita. Tapi bila kita tak merancang, bila kita tak merancang, itu yang kita rasa macam 8 hari tu lama sangat lockdown ni. Ya, 8 hari ni hanya menghitung hari saja. Kenapa you all nak menghitung hari? Menghitung hari, adik. Adik. Aus. Okey, apa ni? Kenapa kita hanya nak menghitung hari? Kenapa kita hanya nak menghitung hari? Lockdown ni dah 8 hari, kita rugi tau, rugi kepada diri kita sendiri. Kita hanya nak kita hanya nak menghitung hari saja. Tapi bila kita awal-awal kita merancang, awal-awal kita ubah mind setting kita, kita rasa 14 hari ni, ya Allah, sekejap sangat, tak cukup 14 hari. 14 hari tak cukup bagi orang yang merancang. Tapi 14 hari lambat bagi orang yang tidak merancang untuk diri dia. Sangat-sangat merugikan. Okey, berbalik kita kepada tajuk kita hari ni. Tajuk yang sangat best. Tajuk yang selalu JM sukalah kongsikan. Tajuk yang selalu JM suka kongsikan, iaitu perlukah pujian daripada manusia? Okey. Perlukah pujian daripada manusia? Tajuk simple aja. Kita perlu tak pujian-pujian manusia ni? Kita perlu tak? Kan? Okey, boleh jawab tak? Siapa yang boleh jawab? Perlukah kita ni, perlu tak kita dapat pujian-pujian daripada manusia? Tolong jawab. Mungkin ada warga TikTok yang boleh nak jawab pertanyaan JM ni ataupun IG. Okey, perlu tak kita mendapat pujian-pujian? Perlu tak kita pujian-pujian daripada manusia? Perlu tak? Okey. Alah, mungkin ada yang cakap, alah JM, cukuplah hanya Allah yang puji. Kita tak naklah pujian tu daripada manusia, tapi kita nak pujian tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi masalahnya JM nak tanya ni, korang tahu ke Allah puji kita macam mana? Tahu ke Allah puji kita macam mana? Adakah Allah memuji kita dengan dia baginya kita wajah yang cantik? Adakah Allah memuji kita dibaginya harta yang banyak? Adakah Allah puji kita dengan adanya berapa biji kereta mewah dekat depan rumah? Adakah Allah memuji kita dengan rumah yang besar? Cara macam tu ke Allah puji kita? Kita tak tahu tau bagaimana Allah memuji kita. Kita jangan rasa bangga sangatlah bila kita ada harta yang banyak, kereta besar yang banyak. Bila kita ada rumah yang besar, kita dah rasa macam Allah puji kita, Allah suka dekat kita, Allah bagi kita. Ataupun kita rasa macam teringin. Contohnya kita teringin macam apa? Teringin, hari ni kan nak makan, orang duduk sibuk cakap pasal laksa vs laksa Johor vs laksa Pening. Sibuk, kita pun terliur, ya Allah sedapnya nak makan laksa kan. Tiba-tiba kan, kejap lagi ada orang ting tong, ada orang bagi laksa. Lepas tu kita kata, ya Allah, seronoknya hasil daripada zikir kita kat rumah, doa kita kat rumah, tapi tak ada usaha ni. Daripada zikir aja kan. Allah hantar rezeki dekat depan pintu. Dibaginya apa? Dibaginya laksa Johor. Jangan rasa kita ni special sangat tau di mata Allah. Siapa kita ni? Yang Allah nak pandang special sangat ni. Sebab tu kita perlu juga pujian-pujian daripada manusia. Melalui pujian-pujian manusia tu buat kita lebih kuat, buat kita lebih berani, buat kita lebih hebat, buat kita lebih bersemangat. Tapi kalau kita nak tunggu pujian-pujian daripada Allah ni, yang kita tak tahu pun cara Allah memuji hamba-Nya bagaimana, macam mana kita nak semangat? Macam mana kita nak teruskan hidup? Macam mana kita nak kuat? Macam mana kita nak berani? Tak boleh. Kita perlukan pujian-pujian daripada sahabat-sahabat kita. Kita perlukan pujian-pujian daripada
mak ayah kita. Kita perlu pujian-pujian. Macam kita nak puji anak kita nak anak kita lulus SPM dengan cemerlang. Okey, SPM nanti nak keluar ni pada hari Khamis ni nanti. Ya, sebelum anak-anak ambil periksa, kita kena puji dulu dia. Puji, ya Allah, anak yang baik, anak yang soleh, anak yang soleha, anak yang rajin. Walaupun dia tak rajin, tapi kita perlu memuji anak kita untuk apa? Untuk bangkitkan semangat dia, untuk bangkitkan keberanian dia, untuk meningkatkan keyakinan dia. Itulah kita perlu pujian daripada manusia. Kau jangan cakap lah, aku tak kisahlah, tak apalah, aku nakkan pujian daripada Allah sahaja. Allahu Akbar. Dah tentulah bila kita berzikir, bila kita berdoa, Allah pasti bagi kita yang terbaik untuk kita. Tapi daripada situ kita kena tahu juga, kita kena ada apa? Kita kena tahu bagaimana cara Allah memuji kita. Sebab tu kita semua ni disuruh apa? Disuruh buat baik. Disuruh buat baik dengan apa? Disuruh buat baik dengan orang sekeliling kita. Jadi perlu tak sekarang ni kita nak dapat pujian daripada manusia? Perlu. Kalau tak, kita tak tahu pun. Kita ni dah lah tak tahu Allah puji kita macam mana, cara Allah memuji kita macam mana. Daripada inilah. Sebab tu JM pernah menulis, JM ada menulis baru-baru ni di Facebook, selalu kita dengar Ustaz Abid Liu cakap apa? Ustaz Abid Liu kata buat untuk Allah pandang. Okey? Buat untuk Allah sayang. Buat untuk reda Allah. Kan? Tapi kita tahu ke bagaimana cara Allah memandang kita? Sebab tu Abid Liu ni faham. Ustaz Abid Liu ni faham. Ustaz Abid Liu ni kalau ikutkan dia dah baik-baik dah sangat. Dia dah baik-baik dah. Dia tunggu je. Dia tak payah susah-susah tolong orang sana sini, pergi sampai ke Palestin, nak bantu orang Palestin, nak mati syahid, nak dekat Malaysia lagi lah. Dia tak tidur malam, tak makan. Sebab apa? Sebab nak bantu orang sekeliling ni. Sebab kenapa dia nak bantu orang sekeliling? Sebab dia nak dapatkan pandangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia faham tentang ini. Tapi ada di antara kita yang tak faham tentang ni. Tak faham tentang ni. Dia cakap je nak dapat pujian dan redha Allah, tapi dia tak faham bagaimana nak dapat pujian dan redha Allah ni. Kenalah berbuat baik. Ini tak nak dapat pujian daripada Allah, nak dapat redha Allah, tapi dengan kita ni, dengan kawan-kawan ni dalam grup pun sombong, tak nak bertegur siapa. Macam mana? Macam mana? Kan? Alright. Okey, itulah mukadimahnya. Dah lah, malah nak cakap lagi. Dah habis dah. Okey. Alright, itulah kan. Jadi dia sebenarnya macam ni tau. Betul, kadang-kadang tu ada orang cakap kan, sebab tu JM kan selalu JM buat apa? JM selfie dekat Facebook, JM buat posting supaya apa? Supaya orang kenal JM. Melalui situ supaya orang kenal JM, kita dapat pujian-pujian dekat situ. JM semangat tau. Semangat untuk apa? Semangat untuk teruskan lagi, buat lagi baik, buat lagi baik, buat lagi baik. Macam tu. Bukan untuk apa-apa tau. Dia actually kan ilmu ni sangat luas tau. Ilmu sangat luas dan kita perlu fahami. Level ilmu ni bukan hanya setakat kita faham dengan Allah aja. Bukan setakat kita tahu. Bukan sebab tu. Ilmu ni contohnya lah, JM juga pernah kongsikan kepada anda, yang mana ada orang cakap, alah JM kalau kaya nanti lupa diri. Takutlah nak kaya, biarlah jadi biasa-biasa je. Okey? Ada yang cakap macam tu. Takut nak jadi kaya sebab takut nanti apa? Nanti lupa daratan, lupa diri. Kita dah tahu dah kan, bila banyak duit ni, duit ni macam kalajengking. Bila duit ni macam kalajengking, berbisa. Berbisa. Umpama kalajengking. Jadi
kita dah tahu dah duit ni umpama kalajengking yang boleh membinasakan diri kita, kita carilah penawarnya. Bagaimana nak cari penawar? Macam Abigail tu lah. Allah bagi banyak, bagi banyak, bagi banyak. Ya, dia takut diri dia riak. Dia takut diri dia apa? Dia takut diri dia lupa daratan. Apa yang dia buat? Dia cari penawar je dengan apa? Bantu orang, bantu orang, bantu orang. Sedekah sana sini, sedekah sana sini. Itulah penawarnya. Kenapa kita nak takut kaya ni? Sahabat semua. Kenapa kita nak takut kaya? Kita kena jadi kaya. Sebab jabatan untuk ke akhirat kita ni adalah melalui dunia. Mana ada orang terus-terus sampai dekat syurga? Mana ada orang terus sampai, tak buat apa-apa terus sampai. Kita kena lalui dunia dulu. Jadi lalui dunia ni apa? Inilah. Lalui dunia ni inilah yang kita buat sekarang ni. Usaha kita ni. Kita melalui meniti. Bukannya terus sampai syurga. Nak masuk syurga ni tuan-puan, sahabat semua susah. Bukannya senang. Bukannya zikir-zikir aja masuk syurga, bukan. Ya Allah, Cik nak cakap macam mana lagi Allah ni bagi ujian, ilmu banyak pun Allah bagi ujian. Ilmu banyak pun Allah bagi ujian. Ujiannya apa? Sama ada kita faham ataupun tidak dengan ilmu yang kita ada. Jika kita tak faham, kita akan jadi sebaliknya. Kita akan jadi sebaliknya. Contohlah tadi, kita asyik mencari apa? Mencari nak cari redha Allah, puji Allah, redha Allah, puji Allah. Tapi kita tak faham untuk mencari redha dan pujian-pujian Allah ni apa yang kita kena buat. Apa yang kita kena buat ni untuk mendapatkan Allah pandang kita, untuk mendapatkan Allah redha kita. Sama juga dengan kita punya menteri agama kita. Ya, Datuk Seri Dr. Ustaz Datuk Seri Ustaz Dr. siapa? Zulkifli. Zulkifli. Kan dia orang warak-warak, orang alim-alim. Kalau ikutkan dia boleh je duduk-duduk je tunggu masuk syurga. Tapi kenapa dia siang dan malam ni? Siang dan malam apa tahu? Siang dan malam ni bantu orang. Allahu Akbar. Nak cakap tu kadang-kadang kan. Sebab ilmu ni, ya Allah, sebab tu ilmu perlu kita faham. Ujian bila kita ada ilmu yang banyak juga ujian pada kita. Sama ada kita faham ataupun tidak. Bila kita tak faham, itulah sebaliknya. Okey, JM pernah diuji pada tahun 2014. JM pernah diuji pada tahun 2014 yang mana JM kejatuhan perniagaan JM. Diuji dengan kejatuhan perniagaan JM yang JM hilang semangat. JM bimbang, risau. JM tak boleh tidur malam. Fikirkan apa? Banyak hutang. Fikirkan itu, fikirkan ini sehingga kan tak boleh tidur malam. Rasa bimbang, rasa berdebar-debar pada tahun 2014. Okey? Dan JM berdoa kepada Allah. Ya Allah, JM berdoa kepada Allah. Ya Allah. Sehingga kan ketika itu JM diuji. Ketika itu JM diuji apa tahu? Diuji ialah menyalahkan Allah. Menyalahkan Allah. Ya Allah, aku ni tak cukup baik lagi ke? Aku ni tak cukup baik lagi ke? Aku tak cukup solat ke? Padahal aku orang yang solat. Aku bukan tak solat. Kenapa kau uji aku sedemikian? Sebab apa? Sebab dalam ujian itu Allah nak bagi kita rasa. Dalam ujian itu Allah nak bagi meningkatkan lagi darjat ketinggian kita, kesabaran kita. Allah nak meningkat lagi kefahaman kita tentang erti hidup ni. Allah nak uji banyak benda. Itulah ujian. Itulah ujian Allah. Dan alhamdulillah melalui doa JM, siang dan malam doa kepada Allah, dalam masa yang sama, berusaha kan, alhamdulillah JM dapat penawarnya melalui garam mandian aura rezeki, yang mana JM mandi, JM dapat semangat JM balik. JM dapat semangat JM balik. Bukan garam yang dapat tenangkan hati JM. Bukan garam yang dapat menghilangkan kerisauan, kebimbangan JM. Tapi JM usaha untuk mendapatkan penawarnya. JM berusaha untuk mencari penawarnya. Dan penawarnya melalui garam mandian.
aura rezeki. Alhamdulillah dekat situ. Dan daripada situ Allah menguji juga. Okey, Allah bagi idea kepada JM. JM, engkau kena buat garam aura rezeki ni. Sebab apa? Sebab ramai lagi orang dekat luar sana yang macam engkau juga. Risau, bimbang, banyak hutang, tak boleh tidur malam. So, Allah uji JM juga. Okey, JM pun buatlah garam. Bila buat garam, meletup-letup ni. Sampai ke berjuta-juta JM dapat 1 tahun. Okey, JM dapat juta-juta 1 tahun. Ya, JM kumpul harta kat situ. JM dapat bayar hutang, JM dapat beli kereta mewah, JM dapat itu, JM dapat ini. Tapi Allah menguji juga ketika itu. Dia baginya kita banyak, dia bagi ujian juga. Dia baginya kita sikit, dia bagi ujian juga. Jadi ujian JM, Allah bagi banyak. Bagi banyak, bagi banyak, bagi banyak. Kau sedar tak? Okey, kat situ Allah ambil balik, tarik balik juta-juta yang JM dapat tu. Tahun 2017 Allah ambil balik. Ditinggalnya sebulan. Kalau dulu sebulan boleh dapat 700,000, 800,000. Tapi tahun 2017 Allah bagi 60,000 je pun tak sampai. Kenapa? Kenapa Allah bagi ujian? Alah JM, biasalah. Bisnes ni kan turun naik. Tapi jika kita faham, kita menghalusi apa yang ujian Allah bagi kepada kita. Bila kita perhalusi tahu perjalanan, prosesnya, insya-Allah kita dapat. Apa yang JM buat adalah ketika itu tahun 2015, 2016 yang Allah bagi juta-juta tu, ya Allah, aku rasa untuk diri aku, cukuplah untuk diri aku. Cukup untuk diri aku. Kenapa JM cakap macam tu? Sebab bila ada ejen-ejen yang datang berjumpa JM, macam mana JM nak tingkatkan lagi JM? Produk kita nak meningkat lagi jualan saya JM. Macam mana JM ya? Macam mana ya JM? Masa tu JM tak adakan pun kelas-kelas pasal pemasaran. JM tak adakan pun kelas-kelas pasal produk knowledge. JM tak adakan bagaimana nak kembangkan kumpulan. JM tak adakan. Sebab JM cakap apa? JM bergantung sepenuhnya dengan Allah ni. JM kata dekat dia orang, JM kata apa? Alah, terima je lah. Allah nak bagi sikit ke banyak, terima je lah. Itu yang JM cakap. JM kata JM minta dia berserah, terima sahajalah, berserah, doa pada Allah. Sikit banyak tu Allah bagi kita. Tak boleh tahu sebenarnya. Sebab tu Allah menguji JM pada tahun 2017. Ini JM tak pernah cerita tahu. Hari ni JM nak cerita. Pada tahun 2017 Allah ambil balik. Sebab tu terus down masa tu. Terus jatuh. Tapi disebabkan kita ada ilmu, kita dah pernah rasa susahnya, kita dah pernah rasa down. Okey, Allah minta kita muhasabah diri. Apa sebenarnya yang aku tak buat betul ni? Rupanya tak bantu orang. Rupanya tak bagi manfaat kepada orang. Tak bagi manfaat kepada tim. Tak tunjukkan cara. Sebab tu JM cakap hari ni level dan kehendak dan keinginan seseorang itu adalah berbeza-beza. Ketika itu, tahun 2015, 2017, keinginan JM untuk ada duit banyak dah ada dah. Untuk nak naik kereta mewah, masa tu tahun 2016 JM beli BMW X6 yang harga X6 ni 500,000. JM dah ada dah. Okey, JM dah ada ketika itu. Tapi selfishnya JM ketika itu JM tak perasan. Ya, pentingkan diri sendiri ketika itu JM tak perasan. JM hanya fikir pasal JM je. Ya, JM hanya fikir pasal JM. Ya, sebab tu Allah ambil. Sebab tu hari ni korang ujian banyak tu Allah bagi ujian yang lain. Ujian sikit tu juga Allah bagi ujian yang lain. So bermula 2018 bila menyedari kesilapan JM tu yang tak bagi manfaat kepada orang lain, belum cukup untuk membantu orang lain, okey? JM mula sedar. JM dah mula sedar yang mana usaha tu penting. Ada doa, cukup doa, tawakal, serah tu bagus. Dan diikuti dengan tindakan dan juga usaha tu tadi. Jadi kenapa? So kenalah tunjukkan caranya bagaimana, targetnya macam mana, nak capai macam mana. Itu yang JM mula tunjukkan. Tapi bila JM mula
mula tunjukkan cara bagaimana nak dapat pendapatan banyak ni. JM mula adakan target. JM mula macam mana nak kembangkan kumpulan untuk ajar korang semua. Tapi ada pula yang cakap JM tu tak sedar diri ke tu. Niat tu dah berubah lah tu. Kalau dulu-dulunya kan serah pada Allah aja. Kan sikit banyak pun serah pada Allah. Tapi sekarang ni JM ni dah berubah dah ni. Dah mula nak ada target-target ni. Dah mula nak push-push orang ni. Dah mula macam-macam. Sahabat semua, JM dah lalui. Masa korang akan lalui nanti. Bila Allah bagi banyak, tapi bila kita tak pandai urus harta kita, tak pandai urus nikmat yang Allah bagi, pasti Allah akan tarik balik. Pasti akan Allah tarik balik. JM dah melalui semua ya, sahabat semua. Ya, JM dah melalui. JM bukan siapa-siapa. JM bercerita hari ni bukan disebabkan cerita bukan cerita pasal hal orang lain. Tapi hari ni JM cerita melalui perjalanan JM sendiri. Sebab tu kita perlu pujian-pujian manusia. Sebab tu kita perlu selfish dekat selfish pula. Kita perlu selfie. Kita perlu brandingkan diri kita ni supaya orang nampak kita. Ya, kalau orang tak nampak kita, macam mana orang nak bantu tim-tim kita ni? Produk garam. Siapa pengasasnya tak kenal pun? Macam mana tu? Produk Obra Rezeki. Yang mana satu pengasasnya ni? Entahlah, tak kenal. So JM tak boleh selfish kat situ. Kalau JM fikir pasal perut sendiri, kan? JM fikir pasal perut sendiri, tahun 2015, 2016 bila dah collect juta-juta, cukup lah untuk perut sendiri. Tapi sebab tu Allah bagi ujian. Sebab belum cukup lagi nak bantu orang. Sebab tu JM sangat-sangat selut pada Ustaz Erbit Liu. Dia faham sangat dengan apa yang dinyatakan. Buat untuk Allah pandang, buat untuk Allah sayang. Dalam pada masa yang sama, dia bertungkus lumus untuk membantu orang. Subhanallah, kan? Ya Allah, jadikanlah aku sepertinya juga, ya Allah. Ya, selalu JM doa macam tu. Ya, selalu JM doa macam tu. Okey, so perlu kan? Perlu pujian-pujian daripada manusia ni. Ya, supaya kita bersemangat. Macam kita hari ni, ejen kita restock dengan kita hari ni. Contohlah, ada ejen kita yang restock dengan kita hari ni RM1,000. Kenalah puji. Janganlah serius sangat. Puji, ya Allah kak, bagusnya kak. Akak buat baru berapa hari aja kak, tapi akak dah restock dalam 3 hari ni 3,000 kak. Hebatnya akak kak. Macam mana akak buat? Puji. Puji dia. Jangan, alah tak apalah, dapat pujian Allah je cukup lah. Tak payah manusia puji. Jangan macam tu. Okey, Waalaikumsalam. Mira. Puan JM, macam mana nak bagi orang beli produk garam tu? Saya hari-hari promote. Okey. Kena yakin. Kena yakin. Pakai sendiri, kena yakin sendiri, kena cerita testimoni sendiri. Bila you cuba, apa yang you rasa, itu yang you kena, Mira, itu yang you kena cuba sampaikan. Pertama kena yakin ni. Buat apa pun, jual apa pun kena yakin. Kedua, kita kena kongsikan apa yang kita rasa. Lepas tu ketiga barulah kita serah pada Allah. Kita tak boleh nak awal-awal serah pada Allah. Mira, ujian Allah juga ni untuk kita. Ada orang senang perjalanannya, belum cakap orang dah beli. Ada orang perjalanannya, ya Allah, cakap 1000 kali tapi belum lagi ada orang nak beli. Itu juga ujian. Jadi apa yang kita perlu buat? Teruskan aja. Teruskan. Pastinya Allah tak zalim. Allah nampak usaha kita, Allah pandang usaha kita, Allah nampak ikhtiar kita, Allah tak zalim. Sebab apa? Sebab setiap hamba-Nya yang berdoa kepada aku, pasti aku akan makbulkan. Pasti akan aku makbulkan. Dan JM suka kongsikan untuk surah surah Al-Ankabut. JM bukan ustazah, tapi JM sukalah merujuk. JM suka merujuk. Surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut ayat
41 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Perumpamaan orang yang meminta perlindungan selain Allah adalah seperti labah-labah yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba. Korang tahu tak, kita ni sebenarnya macam laba-laba tau. Yang duduk dalam rumah yang sangat lemah. Sebab tu kita kena kebergantungan kepada Allah tu sepenuhnya. Kita kena yang tu, kita kena bergantung kepada Allah sepenuhnya. Dan ada satu lagi ayat, surah Al-Ankabut juga, ayat 45, yang mana dia kata, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakan solat. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingati Allah, iaitu solat, itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi, okey, dekat situ apa yang cuba JM kongsikan? Yang cuba kongsikan. Betul. Pertama, kita kena bergantung kepada Allah sepenuhnya. Kedua, kita perlu apa tadi? Kita kena yakinlah. Kita kena yakin. Yang mana Yelah, sebab tu JM selalu cakap lah kan, ilmu bila banyak kadang-kadang kita jadi keliru. Jadi cukuplah dengan kita membaca Al-Quran dan fahami, membaca Al-Quran dan fahami, dan menjaga solat kita. Dan kadang-kadang tu ada yang kata yelah, kita ni memang ilmu ni memang kita kena sentiasa cari. Kita nak tahu lagi. Macam yang kita punya cikgu-cikgu tu, mula-mula dia jual modul 1, modul basic. Lepas tu dia jual modul advance pula. Lepas tu dia jual modul platinum. Kan? Kan kita ni manusia yang tak cukup tau, yang tak puas. Kita nak belajar lagi. Tapi kita tak faham. Modul 1 pun kita tak faham, tak hadam. Kita sibuk nak melangkah ke modul yang kedua, yang advance. Lepas tu advance pun tak faham, kita sibuk nak melangkah modul yang ke 3 tadi, yang platinum ke, titanium ke, apa ke. Sedangkan kita belum faham lagi yang satu tu. Sebab tu untuk memahami Allah, untuk nak kenal Allah ni, kan, memanglah kita disarankan untuk cari kenal Allah, kan. Tapi JM ada cara JM sendiri. Bagaimana JM mengenal Allah? Allah ni tak nampak tau. Allah ni kita pun tak tahu. Tapi kita mengenal Allah dengan apa? Dengan melihat apa yang ada pada diri kita ni. Kita ada mata untuk melihat, kita ada mulut untuk bercakap, kita ada telinga untuk mendengar. Kita ada kulit yang halus ni yang Allah jadikan. Kita ada bulu roma ni yang halus-halus yang tak nampak. Kita sendiri pun tak boleh nak buat. Siapa pun tak boleh nak cipta. Bagaimana kita nak mengenal Allah? Inilah sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah ni dengan kita melihat kebesaran Allah, melihat kejadian Allah, apa yang Allah jadikan di langit dan juga di bumi. Cantiknya bunga tu, macam mana dia boleh jadi merah, macam mana dia boleh jadi purple, macam mana dia boleh hijau. Cantiknya langit tu, macam mana dia boleh bertumpuk-tumpuk, macam mana dia boleh jadi awan, macam mana dia boleh jadi hujan. Itu yang kita kena melihat kat situ. Mudah tak nak mengenal Allah ni? Mudah sangat. Dengan melihat apa yang ada pada kita ni. Melihat anak kita, cantiknya Allah bagi anak kita. Rambutnya cantik, rambutnya lebat, matanya bulat. Itulah kita nak mengenal ni. Nak mengenal sudah. Okeylah. Cukuplah apa yang JM kongsikan hari ni. Perlu tak kita pujian-pujian daripada manusia tu? Perlu sangat. Perlu sangat untuk membangkit semangat diri kita. So bila kita dah kaya nanti melalui pujian tu, kita carilah penawarnya bagaimana kita nak urus harta kita tu, supaya tidak menjadi binasa kepada diri kita. Alright. Jadi okey, lepas tu JM nak kongsikan
okey, yang mana yang belum ada yang boleh mengikuti JM punya tajuk dia adalah Ice to Win. Pada hari Jumaat jam 9 pagi hingga 10 pagi di channel Clubhouse. Okey, mungkin ada di antara anda yang tahu Clubhouse tu apa. Clubhouse tu dia macam, dia tak ada live nampak-nampak video kita ni, tak ada. Tapi apa ni, just korang just download je lah Clubhouse. Okey, JM akan ada pada hari Jumaat di Clubhouse bersama dengan usahawan di Malaysia. Ramailah lagi. Kita akan bersama dengan bekas CEO Al Ihsan, kita akan bekas CEO Aryani, kita akan ramai lagi yang akan bersama dengan JM pada hari Jumaat nanti jam 9 pagi di Clubhouse. Anda boleh je download Clubhouse, lepas tu tekan aja kat situ kan. Okey, JM nak umumkan. Sebelum tu JM hari tu JM ada bagilah. JM ada bagi. Okey, sebelum tu, bagaimana untuk meningkatkan keyakinan diri, bagaimana untuk meningkatkan keyakinan diri, semangat diri. Amalan mandi garam tu sangat-sangat bagus korang semua Sebab apa? Sebab JM asalnya daripada kejatuhan bisnes, semangatnya tak ada. JM asalnya daripada keyakinan yang rendah sangat, yang dah jatuh dekat bawah dah tak tahu bagaimana nak bangkit. Dan alhamdulillah Allah beri jawapan. JM cari ikhtiar, JM berusaha untuk pulihkan semangat diri ni melalui melalui Allah turunkan Allah bagi idea untuk mandi garam. So alhamdulillah melalui garam Aura Rezeki, asbabnya melalui garam Aura Rezeki, Allah izin untuk JM dapat semangat JM balik. Sebab tu sampai hari ni JM kongsikan semangat JM ni. Jadi amalan mandi garam tu sangat-sangat bagus untuk diamalkan setiap hari sebelum pergi kerja dan sebelum pergi kerja dan juga selepas balik kerja. Tapi JM sekarang ni kan orang duduk kat rumah. Ingat, duduk kat rumah tak stres. Stres ni bukan penyakit tau. Stres bukan penyakit, tapi dengan stres tu kita akan dapat banyak penyakit. Antaranya tak boleh tidur malam, antaranya adalah darah tinggi, antaranya adalah kencing manis, antaranya adalah kanser dan banyak lagi. So JM tak usahlah nak kupaskan pasal stres. Stres bukan penyakit, tapi stres boleh bagi kita banyak penyakit. Jadi sebelum apa-apa, walaupun hanya duduk di rumah, bekerja daripada rumah, stres juga akan berlaku di dalam rumah. Jadi amalan mandi garam ni sangat-sangat bagus diamalkan kerana mengikut saintifiknya lebih 84 jenis mineral yang ada pada garam boleh membantu untuk menaturalkan ataupun untuk memberi maksudnya untuk melapangkan untuk emosi kita tadi. Dia untuk untuk membantu kita untuk mengurus emosi tu tadi. Okey, so sebelum ni JM ada nyatakan yang mana 9 pemenang untuk kontes video yang berkongsi video kepada JM. JM dah umumkan dan ada di antara mereka yang dah dapat pun hadiah, yang dah dapat hadiah wang tunai misteri dalam kotak. Yang mana yang hari tu yang menang adalah 9 orang. Adalah Hana Zarina, Ida Beres, Isha Humaira, Hafizah Halim, Nurbaya, Nurul Hasnida, Hani, Nora Shikin, Siti Sarah. Itu antara 9 yang dapat hadiah daripada JM. Hadiah misteri. Bukan 50, bukan 100, tapi lebih hadiahnya kan, duit tu kan. Okey, so kali ni JM nak umumkan untuk kontes Facebook Live 5 hari berturut-turut. Sebab apa? Sebab besok JM dah mula dah akan memulakan lagi kontes Facebook Live mulai besok sehingga Selasa. 7 hari berturut-turut anda kena buat Facebook Live. Nanti poster JM akan bagi kepada anda apa syarat-syaratnya. Akan memenangi kat situ pun banyak hadiah juga yang JM akan bagi. Untuk kontes yang baru ni 5 hari berturut-turut, 14 orang 14 orang pemenang. 14 orang bertuah
ya, pemenang yang JM pilih melalui konten-konten yang disampaikan. Okey, antaranya adalah Cuja. Yang pertama Cuja, kedua Hidayah EA, yang ketiga Syahidah Royani. Ini semua daripada Facebook ya. Yang keempat adalah Emiza Norden. Yang kelima adalah Norris Abdul Jamil. Yang keenam adalah Maznah Abdullah. Yang ketujuh adalah Rina Ramli. Yang ke-8 adalah Zara Alola. Yang ke-9 adalah Adawiyah Awi. Yang ke-10 adalah Fairuz Abdul Jalil. Yang ke-11 adalah Aini Yusof. Yang ke-12 adalah Nur Saadah Baka. Yang ke-13 adalah Nur Mazidah. Yang ke-14 adalah Nur Afida. 14 nama-nama ini okey, boleh claim hadiah dengan JM. Okey? Okey, 14 pemenang, 14 hadiah yang JM kongsikan kepada anda untuk syukurlah kan, untuk membantu bagi anda yang ialah tengah emosinya terganggu dan sebagainya. Okey, so terima kasih kepada semua TikTok, terima kasih kepada IG, terima kasih kepada Facebook. Minta maaf banyak-banyak ya. Andainya apa yang JM kongsikan ini membuatkan anda tersentap ke, anda terasa hati ke, anda apa-apalah, so tak kisah. JM mohon ampun dan maaf dari hujung rambut hingga hujung kaki. JM doakan semoga anda sentiasa harmoni, bahagia, anda sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, anda sentiasa dalam pandangan Allah dengan apa yang Allah usahakan pada hari ini, anda sentiasa dilindungi oleh penyakit-penyakit yang berbahaya, ya. Semoga Allah makbulkan niat dan hajat kita, insya-Allah. Amin. Okey, so jumpa lagi semua. Terima kasih. Okey, terima kasih semua. Terima kasih. Jumpa lagi warga IG dan juga warga Titi dan juga warga Facebook. Terima kasih banyak-banyak JM ucapkan. Jumpa lagi. Apa dia? Share. Okey, minta bantuan JM ya, minta like, tolong sharekan lagi. Okey, tolong sharekan lagi video JM ni. Mana yang baru masuk tu tolong share. Okey, tolong sharekan lagi video ni. Okey, so untuk warga TikTok dan juga warga IG, okey, salam berkenalan dan jumpa lagi esok. Kita ada tajuk yang best juga, insya-Allah. Ya, terima kasih semua. Ampun dan maaf daripada JM. Jumpa lagi. Assalamualaikum.